Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hidup ini adalah ujian untuk dikasihi. Berpagi-pagian dengan ujian, pujian untuk Sang Ilahi. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak masuk ke dalam perbincangan kita pagi ini, suka untuk saya bacakan sedikit pesanan daripada MC mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Baik, jadi kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita ingin bincangkan satu topik yang bagi saya cukup penting dalam kehidupan. Ini kerana kalau sedang penonton perasan, hari ini kita suka dipuji dan kadang-kadang kita suka juga memuji. Persoalannya ialah bagaimanakah cara pujian yang betul dalam agama dan siapakah yang layak untuk dipuji. Itu semua akan kita bicarakan secara tuntas dan cerdas dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini bersama dengan guru kita iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Semangat dengar pagi-pagi ni pantun pun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada guru kita yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Dan seperti biasa, kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tinggalkan soalan-soalan yang menjadi kemusykilan anda dan pastikan soalannya berkaitan topik kita iaitu puji kerana Allah. Hari ini kan kita suka puji memuji, tapi pastikan puji kerana Allah. Tapi bagaimana? Jom kita dengarkan ulasannya daripada guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Jadi sebagai permulaan kita dengarkan muqaddimah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita bertemu pada kesempatan pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih adinda saya Da'i Hakim Sega dengan diiring pantun-pantunnya yang spontan ya. Itu pun puji juga Puji Ustaz. Puji juga awal-awal lagi puji dah. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, ya, kita akan berkongsi tentang dalam silibus hadis dan amalan, iaitu tentang puji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira begini, dan Hakim sebagai memula dan memuliakan majlis ini, mari kita sama-sama merenung akan ayat Al-Quran berkait tentang apa yang akan kita kongsikan ini bersama insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna nafatila. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu
bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain, maka sungguhnya itulah dosa yang besar. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan orang-orang yang memuji-muji diri sendiri, padahal perkara puji-pujian itu bukannya hak manusia. Bahkan Allah jualah yang berhak nak puji, nak membersihkan siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasan mereka sedikit pun. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 48 sampai ayat 49. Daripada ayat ini, saya kira sikit sebanyak gambaran dapat kita peroleh bersama adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita manusia supaya pertama jangan berlaku syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sama, tak kiralah syirik besar, syirik kecil sekalipun, asal syirik je jangan terlibat. Satu. Kedua, Allah Taala mengingatkan kita supaya jangan sesekali buat perangai-perangai musuh-musuh Allah. Apa perangainya? Jenis suka sangat memuji-muji diri sendiri. Yang hujung ceritanya nanti boleh membawa kepada apa? Dia panggil ujub. Ujub ni datang kita sebut apa? Ajaib. Dia ujub ni merasa ajaib dengan diri sendiri. Aku ni tak make up pun handsome. Contoh kan. Aku tak touch up pun. Ada ustaz tu jenuh touch up. Pun tak handsome pun. Dia bila dia puji diri, lepas tu dia berasa orang lain hina, dia berasa dia hebat, orang lain kurang. Sebab itu tajuk kita iaitu tentang puji kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat berkait rapat. Sebab dalam dunia ini yang hanya layak dipuji adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya layak bagi Allah, yang kuat, yang perkasa, yang tinggi, yang ilmu, semuanya Allah. Kan? Ataupun siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muhammad itu maknanya yang terpuji. Betul. Kalau ada musuh-musuh yang cuba nak menghina Nabi, dia kata Muhammad gila. Sebelum dia nak kata Nabi itu gila, dia puji dulu. Muhammad kan yang terpuji. Yang terpuji gila. Dah, kau puji dulu. Betul. Kan? Itu unik nama Nabi kita. Jadi maknanya pujian hanya kerana Allah Taala ini, dia mesti dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, yang kalau tak kena gaya, pujian ini juga sampai boleh menyebabkan seseorang itu nanti dia boleh rosak akidah dia, rosak jiwa sanubarinya itu nanti. InsyaAllah akan kita bincangkan. Betul. Jadi kalau kita nak memuji, pastikan memuji kerana Allah. Macam Ustaz ni, tengok Ustaz, Masya Allah Ustaz, handsome natural Ustaz. Allah. Puji tu. Baik Ustaz, tanpa buang masa, kita nak raikan dahulu soalan pertama pagi ini dari sahabat kita, iaitu Sahziatul Siddiq. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana adab ketika menerima pujian? Ini kerana selayaknya pujian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk menghadirkan ikhlas ketika dipuji agar tidak riak, ujub, takabur, sum'ah dan dalam diri seseorang ketika dipuji? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Silakan, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih sahabat yang bertanya dan semua penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Betul. Kadang-kadang ujian secara pujian ni kadang benda tak boleh nak elak. Dah orang nak puji, takkanlah kita nak marah dia pula. Orang puji, betul. Apakah respon balas kita untuk pujian yang kita terima itu? Ada banyak perbincangan lah. Cuma saya menjawab dahulu persoalan sahabat kita yang pertama ni. Nanti kita ulas lagi apakah ada adat yang lain ataupun apakah bahasa-bahasanya. Iaitu pertama sekali, elok dan moleklah kalau orang puji kita, kita menyebutkan kalimah yang cukup indah sekali, iaitu menyebutkan haza min fadli rabbi. Jadi kalau panjang sikit, haza min fadli rabbi liyabluwani.
Aashkur am akfur. Apa maknanya? Ini semua kurniaan Tuhanku untuk menguji aku sama ada bersyukur ataupun kufur. Tapi panjang sangatlah Ustaz. Ginilah. Kalau rasa panjang sangat, haza min fadli rabbi, panjang sangat, ginilah. Alhamdulillah. Betul. Ringkas ya. Alhamdulillahilladzi, apa nak tambah-tambah apa lagi boleh lah. Tapi yang eloknya, dia pulangkan semua pujian tu Allah. Dia pulangkan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia ada satu doa. Yang mana kalau sekiranya tuan-tuan menerima pujian daripada orang, alah cantiknya rumah, handsomenya suami, comelnya anak. Saya kira macam inilah. Daripada kita biasa kan orang kata comelnya anak, dia tak kait ke Allah, dia kait ke dia. Comelnya anak, ikut mak. Ikut mak. Harap bapak Ke laut. Ke laut, muka gerhana dia kata. Gerhana bulan. Dia macam ni. Ayat yang paling bagus doanya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Apa maknanya? Ya Allah, janganlah engkau menghukumkan aku akan apa yang mereka katakan. Yang dia orang kata comel, handsome, hebat, duit banyak, pangkat tinggi semua tu kan. Ampunkanlah aku atas apa yang mereka cakapkan. Waghfir, dan jangan hukumkan aku. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunkan aku atas apa yang mereka tak tahu tentang aku. Yang dia orang kata solehnya, bagusnya. Dia orang tak tahu aku ni sebenarnya kan? Di mata orang jadi ampunkanlah aku atas apa yang mereka tahu tentang aku itu. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku bagus ataupun lebih bagus daripada apa yang mereka sangkakan. Betul. Mereka sangka aku ni seorang yang tak tinggal solat berjamaah. Maknanya betul lah tu. Ataupun lagi bagus daripada tu lagi. Doa itu yang sebaiknya. Dia pokok pangkalnya maknanya semua puji-pujian yang ditujukan pada kita, kita pulangkan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Jadi kalau orang puji kita, bak kata Ustaz handsome ke, cantik ke, pandai ke dan sebagainya, pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bagaimana? Yang paling mudah, Alhamdulillah. Itu yang paling mudah lah saya rasa. Baik. Soalan yang seterusnya menarik perhatian saya dari sahabat kita Mar WKN bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah hukum asal puji memuji? Selain segala puji bagi Allah, apakah bentuk pujian yang dianggap mendatangkan fitnah dan mengapa kita dilarang memuji berlebihan? Adakah dengan memberi pujian sesama insan suatu penghargaan? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, baik, terima kasih masa baca soalan tadi tu bunyi puji memuji macam lagu raya mari puji memuji kepada Tuhan yang Esa. Masya-Allah. Ramadan mendak lagi kira raya dah. Hukum asal memuji ni adalah harus. Harus maknanya dibolehkan. Baik. Jangan pula kita ni orang kata orang nak puji je, jangan tu, haram tu. Nanti aku riak sum'ah ujub nanti bagai pula. Tak. Dia hukum asal kepada perbuatan memuji itu adalah harus dibolehkan dengan syarat. Dia ada syarat dia. Apa syarat-syarat dia? Pertama, yang dipuji itu adalah benda betul. Baik. Perkara yang benar. Bukanlah benda bohong. Maknanya kita nampak seseorang tu dia penampilan dia handsome. Penampilan dia segak, kemas. Kita kata Allah handsomenya, kemas segaknya. Hai, pakai towel je pun handsome apa? Pakai towel. Pakai tuala je pun dia kata handsome dah, agak-agak lah. Nak benar menipunya. Nak benar menipunya. Jangan bohong itu. Pertama, dalam memuji itu adalah pujian benda benar. Kan? Yang kedua, pujian itu bukan dusta, bukan benda bohong. 2. Dan yang ketiga, pujian tersebut dia tak membuatkan seseorang itu boleh membawa kepada ujub, sombong atau apa yang sama waktu dengannya lah. Kalau bahasa azannya tu lah kita. Maknanya yang boleh bawa ke arah itu. Saya rasa
kita faham tu makna pujian yang boleh bawa kepada fitnah, ujub, sombong ni dia bersifat apa? Berlebih-lebihan. Betul. Berlebih-lebihan sangat. Sebab itu saya lihat begini. Siapa-siapalah, tak kiralah asatizah, pendakwah, influencer, siapa pun, kadang-kadang manusia kan boleh jatuh ke arah kebinasaan hanya kerana, bukan kerana dia sangat pun, tapi kerana peminat top fan follower ni punya pujian. Betul. Terbaik Ustaz, padu, mantap Pak Abu, mantap. Inilah Ustaz terbaik, ceramah paling mengisafkan. Faham tak? Faham? Saya dan Hakim faham kot. Faham. Bila dia keterlaluan lambung sangat, itu bahaya. Dibimbangi tuan guru tu nanti bila kelak ditegur tak mau terima. Setuju. Dia kata ramai lagi sayang aku yang kau nak tegur, kau jealous dengan aku apa. Dia jadi ke itu pula. Manusia kan? Betul. Sebab itu bahaya. Jadi kita pesankan pada semua kali penonton-penonton, apa sebab pujian ini boleh bawa kerosakan pada seseorang? Saya nak kongsikan, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan ada 6 kerosakan daripada pujian terhadap maknanya puji dengan salah cara akan menyebabkan binasalah seseorang itu. Okey, baik. Kita nak dengarkan yang 6 itu, Ustaz. Tapi rehat seketika, boleh Ustaz? Ya, alhamdulillah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan puji kerana Allah bersama dengan guru kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, kita tunda tentang 6 perkara yang merosakkan mereka yang dipuji dan memuji. Jom kita dengarkan semula dari Ustaz kita. Silakan. Baik, terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tak sempat sebut tadi yang pasal dipotong corner ni. Okey. Tuan-puan semua, kenapa Islam sangat menitik beratkan soal puji dan dipuji itu sampai tahap ada dia punya perbahasan tersendiri. Mungkin kalau ada orang yang tak faham, dia kata, alah orang nak puji, terima ajalah. Janganlah hipokrit sangat. Tak. Rupanya Islam ni dia nak jaga bukan kehidupan semata-mata, tapi dia nak jaga sampai ke lubuk hati kita ni agar tak terpesong, lari daripada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul SAW. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan ada 6 kerosakan daripada pujian terhadap seseorang. Yang mana 6 kerosakan tersebut, 4 keburukan kepada orang yang memuji, 2 lagi kepada orang yang dipuji. Ada 6. 4 yang pemuji lah kot yang cakap yang puji tu, yang si pemuji tu, ada 4 kerosakan dia. 2 kerosakan yang menerima pujian. Pertama, orang yang suka muji-muji ni, kerosakan maksud saya tak kena cara boleh bawa rosak. Pertama adalah melampau dalam pujian sampai dia berbohong. Dia orang kata bodek dia nak jack kan, nak jack bos dia tu sebab dia nak cuti sebenarnya. Masya-Allah. Nak mohon cuti, jadi dia bos necktie dengan baju kot ni punya matching kereta cantik pun. Dia ada orang, yalah kita kalau jack kereta sebab nak tukar tayar. Tapi ada orang dia jack kereta sampai terbalik kereta tu. Terangkat part-part tayar tu. Dia melampau sangat. Jadi dia puji melampau boleh sampai berbohong. Kerosakan pertama, bohong. Kedua, jadi riak sebab menzahirkan kecintaan kepada orang yang dipuji. Contoh, tuan-tuan meminati mana-manalah tokoh-tokoh pendakwah ke pemimpin, mana-mana sekalipun lah. Tuan-tuan duk puji dia melambung-lambung sangat. Lambung-lambung sangat. Oh dia tu, dia ni. Takut sampai satu tahap, tuan-tuan lupa bahawa yang hanya layak dipuji tu, ataupun segala apa bagusnya orang tu, Allah yang izin.
Sampai tahap dia keluar di mulut-mulut kan. Oh, kalau tak kerana dia, kami pun tak dapatlah bantuan. Faham tak? Setuju. Bukan tak boleh nak puji mana-mana orang. Tapi jangan sampai, tak tahulah, kami tak tahulah hidup kalau tak ada dia. Faham tak? Itu yang tak boleh. Bagus puji. Yeah. Waktu kami susah, kami duduk bawah jabatan, dia datang bagi sumbangan. Kalau tak ada dia, dia lupa Allah. Itu rosak. 2. Yang ketiga, kadang-kadang pemuji pun tak pasti keadaan sebenar orang yang dipuji. Dia hanya nampak zahir saja. Betul. Baik itu berpada-pada sudah. Segaknya, wanginya, handsomenya. Yang sikit-sikit sudah melampau sangat. Ini mesti kat rumah ni 24 jam wangi macam ni. Benda kau tak tahu, kau tak payahlah cakap. Dia dah melampau sangat kan. Tu jadi macam tu. Dan yang keempatnya, membuatkan manusia yang zalim dan fasik gembira dan makin menjadi-jadi pula dengan perangai dia itu. Dia ni jenis orang yang suka, kalau cakap tu, dia cakap ni penuh dengan makian, betul, kutuk orang, hentam, laser. Ada pula yang puji, jenis orang macam kau ni memang kena ada. Mulut laser, mulut hentam orang. Bagus. Kita orang support lah. Mulut macam kau ni bagus ni. Patutnya bagilah nasihat. Kau tegur tu bagus, tapi janganlah maki orang. Betul. Janganlah hina dia. Dia patutnya macam tu, tapi dia berbaur apa tau. Jadi akhirnya pujian macam tu akan menyembelih orang tu. Setuju. Agar dia lebih rosak, lebih jauh daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu yang keempat. Maknanya 4 perkara yang merosakkan si pemuji itu. Dan yang dipuji pula 2 kerosakan pada dia. Pertama sekali, iaitu akan menyebabkan orang yang dipuji itu silap hari bulan. Dia boleh jadi bawa takabur dan lebih menyombong diri. Kan? Orang kata, dalam kampung ni nak cari orang yang suka bersedekah ni susah lah. Tanda-tanda nak kiamat dunia ni kan. Kalau tak ada haji tu memang tak merasalah surau ni nak dapat kipas ekor ni. Dia lah, orang tu kan memang sehari dua dia kata, dah ini semua Allah, ini semua Allah. Lama-lama puji, tak ada Allah dah. Memang kawai harga demo dok. Payah. Yang kedua, kerosakan pada yang dipuji pula adalah dia akan rasa gembira, dia berasa cukup, dia puas hati dengan apa yang ada pada dia dan dia tak nak lagi berubah dah. Maknanya kalau ada orang puji dia bagusnya semayang, bagus. Kalau ada orang lain datang tegur pula, kira okey lah ni. Ada orang puji aku tau, aku rajin datang semayang ni. Walaupun aku asar tu 2 rakaat je, kira mujur aku semayang. Contohlah kan. Dia buat benda tak betul. Lepas tu orang lain datang tegur, disebabkan yang puji tu lekat lagi di ingatan dia, dia pegang yang puji daripada yang tegur. Dia kata, mujur aku semayang. Kau patut bersyukur tu, aku datang kat semayang daripada aku tak semayang. Pula. Itu kerosakan, kebinasaan di sebalik orang yang puji dan orang yang dipuji. Ada risiko masing-masing. Okey, makna kata nak memuji pun kena hati-hati, bila dipuji pun kena hati-hati. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Ilyas bin Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Puji ni, apa pujian semua orang suka Ustaz. Apa yang tak suka kena puji. Semua orang suka kena puji. Lagi-lagi kalau yang memuji itu orang-orang yang ada nama sikit, ada pengaruh. Contoh datuk-datuk kata apa, ataupun tan-sri yang puji kita. Soalan saya Ustaz, sekiranya pujian itu tidak ikhlas, apakah hukum di segi Islam? Apakah ia juga dikira berdosa ataupun bagaimana Ustaz? Sedangkan puji itu ada makna tu. Jadi masalah jadi macam ini Ustaz. Yang ini yang kita tak nak ni. Pujian ada muslihat di sebalik itu. Yang kedua, kalau kita ni memuji diri sendiri, contoh masuk bakul akad sendiri, macam Fatah peribahasa Melayu mengatakan masuk bakul akad sendiri. Kalau pada orang payah sangat puji aku, biar aku puji sendiri, senang. Ada juga orang puji walaupun diri sendiri. Jadi bagaimana kedudukan pujian untuk diri sendiri ini? Ya, itu sajalah soalan saya. Semoga pujian ini tidak menyebabkan kita ni kembang hidung. Kembang ni tak lawa. Biar hidung mancung Ustaz. Kalau hidung dah memang kembang macam mana? Lagi makin kembang lah Ustaz. Gitu kan. Kalau orang puji kita kembang hidung kan. Itulah soalan saya Ustaz dan Dai.
senyum, nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebut tentang hidup kembang, terasa gitu Ustaz. Baik, dua soalan yang mungkin boleh saya simpulkan. Yang pertama, puji tak ikhlas. Mungkin puji kerana nak dapatkan pangkat dan sebagainya. Bagaimana? Yang kedua, masuk bakul angkat sendiri, yakni puji diri sendiri. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kalau seseorang tu apa jua tindakan dia, termasuklah tindakan dia memuji kita. Betul. Kalau dia puji kita dalam bahasa yang kita sebutkan tadilah, pujiannya tidak keterlaluan, pujiannya itu maknanya sekadar untuk apa yang dia nak zahirkan, dia seronok dengan kita, dia kagum dengan kita, dan dia berasa, maknanya kagum dengan kita, itu semuanya sebab Allah lah kan. Okey, memadai. Satu yang kita nak kena kongsikan juga adalah kita jangan sesekali menghakimi hati orang. Itu satu benda yang kita kena konsep, kena faham tau. Nabi SAW menegah kita daripada menghakimi hati orang. Macam mana menghakimi hati orang? Maknanya Dai Hakim lagi tahulah. Menghakimi hati orang ni maknanya kita seolah-olah tembak apa ada dalam hati dia. Tak ikhlas lah tu, riak lah tu, ni ada makna lah tu. Tak boleh. Kawan tak pernah datang ke masjid. Tiba datang. Kemudian kita kata, tentang minggu depan nak menikah dan datang masjid. Kan nanti kena kutuk untuk imam pula. Semayang tak pernah nampak, kahwin mari pula masjid. Mana boleh cakap macam tu? Pada saya, mulut macam cakap macam tu, mulut tak baik macam tu. Orang tu dah datang masjid, datang main jemaah, bagus lah. Jangan menilai hati dia. Kalaupun sungguh pun dia rasa macam dia nak berubah, kan tu bagus. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, kata Sayyidina Umar, aku akan sayang, aku akan kasih pada seseorang yang berbuat baik dan tunjuk akhlak yang baik, walaupun niat dia tak baik. Wallahu akbar. Cantik. Tapi aku akan benci pada orang yang berkelakuan jahat, tak senonoh, hodoh, buruk perangai, walau niat dia baik. Masya-Allah. Macam mana? Niat baik tapi perangai jahat. Faham? Maknanya jangan nilai hati orang. Dia puji kita, terima kasih. Alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Ataupun doa yang kita kongsi tadi lah. Kan? Selebihnya tu hati dia dan Allah. Itu je. Ada makna ke? Tak ada makna ke? Dia cium sampai ke siku pun. Itu dia dengan Allah Taala. Kita tak payah nak menilai hati dia. Satu. Yang kedua tadi tentang apa tu? Tentang masuk bakul angkat sendiri. Itu kita dalam bahasa, kalau dalam ilmu tasawufnya kita panggil ujub lah. Dia berasa ajaib dengan diri sendiri. Saya nak kongsi dengan tuan-puan semua, dia adik-beradik jugalah. Sombong, riak, ujub, sum'ah, takabur ni semua. Tetapi kalau ujub ni, dia sampai, kalau dalam bahasa Inggerisnya, istilahnya ada juga disebut sebagai narsis. Narsis ni kan cerita kisah zaman dulu-dulu kuno ni kan, seorang laki-laki yang dia sangat teruja tengok muka dia dalam air. Dulu tak ada cermin, jadi dia tengok bayang-bayang dia dalam air. Allah handsome-nya, Allah handsome, dan dia jatuh cinta dengan muka dia. Masya-Allah. Habis tu orang yang selfie tu ada. Tak apa, suar foto tak apa. Ini narsis ni dia syok sendiri. Syok sendiri. Saya nak cari apa istilah yang senang nak fahamnya. Dia pasal syok ni dia. Aku ni umur 70. Tapi malam-malam boleh tahajud. Kalau tarawih tu 20, witir 23. Tak ada ini umur muda-muda 8 pemalas. Nampak? Bila dia berasa dia hebat. Ataupun maaf ni sekadar teguran terbuka. Kan? Kita mentadbir masjid surau, bagus. Surau masjid kita sering buat program karnival, bagus. Ahli Korea, anak Korea puji, bagus. Jawatan kuasa ni bagus. Alhamdulillah, semua serah pada Allah balik. Pulang pada Allah balik. Jangan sesekali, itulah. Harapkan AJK lama, tak merasalah kipas besar, tak merasalah makan kambing tiap-tiap malam Jumaat. Jangan macam tu. Tu ujub lah. Betul. Dia rasa ujub. Menceritakan sesuatu dalam keadaan berasa ajaib dengan diri dia. Dan orang lain kadang tak ajaib pun dengan dia. Dia sendiri berasa ajaib. Itu masalah. Dia kata, sebab apa aku handsome lah?
mak ayah tak adalah handsome sangat kan. Dapat na'udzubillah min zalik. Ni bahaya. Jadi saya kongsikan di sini bahawa kita minta bantuan daripada Allah agar mungkin kalau nak tergelincir ke situ, Allahumma a'inni ala zikrika, masya-Allah, wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku agar aku sentiasa ingat padamu ya Allah. Tu. Okey, baik. Jadi kita ada lagi seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan Ismail tanya. Adakah hakikat puji kerana Allah ini untuk mendapat rahmat Allah SWT atau mendidik hati supaya sentiasa beristiqamah dalam apa jua situasi? Itu soalan saya. Okey, saya nak bagi satu pantun lah. Sila. Jambu batu banyaknya biji, pokok tinggi gunakan galah. Kalau kita mendapat puji, niatlah di hati kerana Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa dari Sungai Buloh. Kena jawab tu. Boleh puji Ustaz? Boleh. Mantap pantunnya. Baik Ustaz, soalan yang pertama, adakah bila kita puji ini kerana Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan adakah juga bila kita puji kerana Allah mendidik hati kita istiqomah dalam kebaikan? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Tuan-puan penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan salah faham. Isu puji memuji ini bukanlah satu yang janggal ataupun suatu yang tak pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah baginda Nabi sendiri dipuji. Betul. Nabi sendiri dipuji. Sebab itu pernah diriwayatkan ketika baginda berada dalam peristiwa Mi'raj. Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan di waktu Nabi ke Sidratul Muntaha, baginda telah pun dipuji oleh saudara-saudara baginda, nabi-nabi dan rasul-rasul yang senior-senior. Mereka mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang saudara yang soleh. Selamat datang Nabi yang soleh, Nabi baik, Rasul yang soleh, saudara, adik kami yang soleh, adinda kami yang soleh. Puji tak? Puji? Pujilah tu. Sebab itu dalam pujian tersebut, kata Imam Nawawi rahimahullah, ia adalah satu keharusan puji secara berhadapan. Sekiranya, dia ada sekiranya. Boleh tak puji depan-depan? Oh, handsome-nya. Oh, pantun tadi bagusnya. Macam mana dapat idea spontan cakap? Asal bukan orang Melaka kan? Kalau orang Melaka tu lain lah. Sikit-sikit berpantun lah kan? 2-3 kucing berlari, pisang mah masuk bawa belayar lah apa kan? Hebat betul. Tapi bila pujian ini, dia secara berhadapan dalam keadaan dia aman daripada sombong, ujub, takabur, atau boleh bawa pada perasaan-perasaan yang macam tu. Itu okey, walaupun berdepan. Ada orang kan macam tu, kita puji di depan orang ke, belakang orang ke, dia sama lah. Buat dia lali dah kot. Memang dia orang bagus pun. Dia okey lah. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri pernah memuji para sahabat-sahabat Nabi. Ada dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, Nabi sebutkan beliau sebagai orang yang dipuji oleh Allah. Masya-Allah. Ada seorang sahabat Nabi ini, Asyaj bin Abdul Qais radhiyallahu an, Nabi pernah sebut, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Nabi kata kepada Asyaj bin Abdul Qais, engkau ini ada dua perkara Allah begitu sayang pada engkau. Masya-Allah. Maknanya Nabi puji lah. Betul? Kalau tadi pemanggil kita sebut dipuji oleh orang-orang ternama. Kau tahu tak, Datuk Seri ada puji kau dah itu ni. CEO sebut pasal kau. Ini bukan CEO lagi dah. Allah sayangkan kau disebabkan kau ni ada dua perangai. Pertama, engkau ni al-hilmu, berlemah lembut. Kedua, engkau ni wal anatu, seorang yang bertenang-tenang. Nabi sebut tu, Nabi puji dia depan-depan dia. Jadi boleh tak puji? Boleh. Namun satu yang saya nak kongsikan juga, rupanya ada pujian yang digalakkan pula. Digalakkan. Baik Ustaz, kita nak dengarkan yang digalakkan itu. Siapa yang galak sebenarnya? Jom kita dengarkan supaya ini. Sebab kita nak lihat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Masih lagi membicarakan berkaitan puji kerana Allah, dan tadi kita tunda berkaitan situasi ataupun keadaan yang dibenarkan atau digalakkan kita memuji. Bila tu? Jom kita dengarkan Ustaz kita. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Adinda saya Da'i Hakim dan semua penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya dalam pujian ataupun dalam kita memuji ini, sungguh pun tadi kita sebut tentang risikonya, boleh goyangkan hati seseorang. Tapi ada situasi dan keadaan di mana kata para ulama, puji ini digalakkan pula untuk kita menuturkan kata-kata pujian tersebut pada individu, pada orang yang betul lah. The right words for the right man. Dengan izin lah. Ayat yang betul untuk orang yang betul kan. Betul. Iaitu saya petik satu kata-kata daripada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah, menyebutkan dengan kata beliau, ayyakuna fi madhihi khaira wa tashji'i lahu 'ala al-awsafil hamidati wal akhlaqil fadilah. Iaitu jika ada pujian, dengar elok dengar molek. Jika ada pujian yang terdapat padanya kebaikan dan unsur motivasi dan galakan, yang sifatnya yang terpuji dan akhlaknya yang mulia, maka hal ini fahaza la ba'sa bihi li'annahu tashji'an li sahibihi. Kerana hal tersebut, pujian tersebut mampu untuk memangkin jiwa, mengangkat hati sanubari jiwa, semangatnya itu untuk teruskan akhlak yang baik, yang murni, yang bagus itu, dan diteruskan. Masya Allah. Itu kata ulama. Maknanya apa? Pujian yang digalakkan adalah apabila pujian tersebut akan melorong anak tersebut, individu tersebut untuk lebih semangat lagi nak buat satu benda tu. Anak-anak kita pun tak apa dah, kan? Dia basuh pinggan, tak pernah basuh pinggan. Dia basuh pinggan, tak apalah, pinggan tu pun pinggan dia. Betul. Kita punya bagusnya Kak Long, rajin basuh pinggan. Nanti basuh pinggan ayah pula. Satu, dia rasa semangat dah. Lepas tu dia dalam masa yang sama kita galakkan dia untuk berdikari. Betul. Macam tu. Jadi ataupun anak-anak muda kan, walaupun dia datang asal je sebab dia lagi nak main futsal kan. Dia sebab gelanggang futsal tu sebelah masjid. Dia marilah mayar maghrib, isyak, subuh, zuhur tak nampak. Asal je mari pun. Bagus dia mari semayang jemaah juga dengan berpeluh-peluh ni Tapi kalau dapat datang maghrib, dapat subuh kan, acik belanja roti canai seorang 2 keping. On tak? On pakcik. Jom. Macam tu lah. Betul. Puji dalam masa yang sama ada unsur galakan. Akhirnya masyarakat kita ni dia akan jadi masyarakat yang harmoni, yang seronok, yang tidak ada lagi unsur nak perli, sindir ke apa, puji ada makna ke, dah lagi dah. Dia memang tulus daripada hati masing-masing. Itulah pada pandangan saya lah, wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak memuji mungkin kepada anak kita untuk mendatangkan semangat, maka tiada masalah. Cuma tadi Ustaz ada sebut tentang sindir. Ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita berkaitan sindir ini, kalau boleh kita baca bersama. Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz kongsikan maksud tersirat di sebalik kalimah Alhamdulillah yang selalu kita ucapkan apabila menerima pujian? Yang kedua, bagaimana nak membezakan antara bodek, peli dan pujian ikhlas? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, kita pergi dahulu soalan yang pertama. Maksud tersirat perkataan Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sahabat yang bertanya, Jai. Memang nama dia? Mungkinlah Ustaz. Nama pena ke ya? Betul. Okey. Dan penonton-penonton semua. Kalimah Alhamdulillah atau pujian bagi Allah ini adalah kalimah agung yang sangat hebat, kerana selain daripada kalimah salam, betul, Assalamualaikum ataupun salam sejahtera ni, yang juga merupakan kalimah yang akan diungkapkan oleh penghuni-penghuni syurga. Saya dan Hakim, kru-kru penerbitan Tanya Ustaz, dan semua penonton-penonton Tanya Ustaz sekalian, kita semua ahli syurga. Amin. Kelak dalam syurga kita akan saling memberi salam. Memberi salam satu sama lain dalam syurga nanti. Dan selain daripada saling memberi salam, antara kalimah yang
tak lekang di bibir-bibir ahli syurga, walau dah masuk syurga pun alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah tu akan masih lagi berlega di mulut ahli syurga. Sebab tu dia tanda-tanda ahli syurga ni barangkali lah. Kan? Daripada dunia lagi, mulut tu memang Allah. sikit-sikit alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap suatu. Makcik, rumah makcik ni dah hanyut, dah banjir dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Yang hanyutnya rumah, iman tak hanyut. Allah. Dia nak jadi pick up line pun dia dalam sedih pun boleh bagi ayat macam tu. Kita yang dengar ni sebab Allah makcik ni kuatnya jiwa dia kan. Jadi ahli syurga dia memang macam tu. Dia pujian pada Allah tu dia tak lekang. Cuma istimewanya kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah ini, kalau dalam Al-Quran, dalam Quran kurang lebih ada 5 surah yang dimulai dengan kalimah alhamdu. Pertama, surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Yang ketiga, surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yang keempat, surah Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima, surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. 5 surah yang dimulai oleh Allah SWT dengan kalimah segala puji bagi Allah. Masya Allah. Dia sebab itu kalau dari sudut ibadah kita, ibadah harian kita, sebenarnya ibadah kita ni adalah manifestasi kesyukuran. Saya jarang guna ayat tu. Tapi pagi ni saya rasa bukan ujuk. Alah usah ujuk lah tu. Dah. Saya rasa nak keluar pula ayat tu. Dia ibadah ni dia merupakan manifestasi kesyukuran. Masya-Allah. Macam contoh, kita semayang ke tak semayang ke, Allah tetap Maha Kaya. Betul. Tapi kenapa dia suruh semayang? Manifestasi kesyukuran. Engkau bagi aku banyak nikmat ya Allah. Malu aku. Satu orang kaya siang malam bagi kita duit, bagi duit. Kita malu tak dengan dia? Malu. Datuk, sudahlah banyak sangat begini. Dah, saya nak bagi lagi. Apa perasaan kita terhadap dia? Terima kasihlah, jemputlah datang rumah lu. Kita dengan Allah Maha Kaya. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah tu patutnya dia akan memberi bekas pada jiwa seorang hamba yang menghayati makna alhamdulillah. Masya-Allah. Tu. Satu lagi soalan tentang apa tadi? Yang kedua tentang bagaimana kita nak membezakan. Kadang-kadang datang pujian. Yang ni nak sindir ke, nak bodek ke, ataupun memang ikhlas nak puji aku. Jadi bagaimana nak bezakan? Ya. Dia macam ni. Kita, macam saya sebut tadi lah, kita ni dilarang daripada menghukum hati orang. Kau ni ada makna, kau ni tak ikhlas, kau ni ujung-ujung dia kata, kau ni munafik ni. Janganlah macam tu. Dia macam ni. Kalau kita nak puji orang, pujilah setulus hati kita. Bagusnya, kagumnya saya, umur muda-muda menghafal Quran, suara merdu, mukanya segak. Okey. Jadi kita daripada hati kita ni. Okey, tak apa. Tapi ada satu lagi, kalau macam Perli ni, janganlah dia macam ni. Sarkastik. Jangan macam tu. Dia macam nak puji tapi sindir. Kawan tu pertama kali datang masjid, dia kata, bagusnya tanda-tanda dunia nak kiamat. Allah. Bila anak muda langkah kaki datang masjid. La ilaha illallah. Kau ni nak puji ke nak apa? Budak tu daripada nak datang kan U-turn balik pula. Tak boleh. Jangan macam tu. Dia kadang-kadang ada setengah orang, dia sindiran ni tak semua orang boleh terima. Sungguh pun Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan metodologi yang sama, sindiran dalam Al-Quran. Tapi bagi kita dalam muamalah perhubungan ni, kena tengok keadaan dan orang kot. Betul. Tak semua orang boleh terima sindiran. Ada orang kadang kita sindir dia. Sindir tu tujuan gurau saja. Kan? Kali tak akhir jumpa kau raya, semayang raya atau sudah. Padahal asar semalam pun datang. Betul. Cuma tak datang maghrib, isyak. Dia kata kali tak akhir jumpa raya lepas agak-agak lah. Ada orang dia sangat berkecil hati. Betul. Ujungnya left group. Itu kita tak nak. Betul. Tak nak jadi bergaduh, jadi keruh hubungan, tak nak. Betul. Sikit-sikit gurau-gurau sudah. Jadi kita nak memuji untuk mengeratkan hubungan, bukan untuk lagi berpecah belah. Baik, kita nak bermuhasabah seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi studi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Juga kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan puji kerana Allah bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Baik, kita nak raikan soalan yang seterusnya. Kali ini pula dari sahabat kita bernama Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah ucapan haza min fadli rabbi itu bermaksud kita kembalikan segala pujian kepada Allah kerana dialah yang memiliki segalanya? Apakah amalan atau doa-doa yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendapat pujian yang boleh kita amalkan? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada Laila Dila Rosa atas soalan. Ya, baik. Silakan, Baik, Ustaz. terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat haza min fadli rabbi itu merupakan ungkapan yang disebutkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang mana kisah dialog antara Nabi dengan jin ifrit dan juga seorang hamba Allah, yang mana pada waktu itu kata jin tersebut, dia kata aku boleh pindahkan singgahsana istana itu sebelum tuanku bangun. Ya. Sebelum tuanku bangun. Hamba Allah tu pula kata dia boleh pindahkan singgahsana istana tu sebelum kelipan mata tu. Kan. Jadi kesemua ketakjuban ataupun semua keistimewaan yang ada pada pembantu-pembantu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini telah pun membuatkan baginda mengungkapkan kalimah yang cukup mulia tersebut, iaitu haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Masya-Allah. Ini semua adalah kurniaan Tuhanku untuk mengujiku sama ada aku nak bersyukur ataupun aku nak kufur. Yeah. Satu istimewanya selain daripada hal ini, Nabi Sulaiman alaihissalam juga seorang Nabi yang dia puji Allah, betul. Dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala menyifatkan bahawa Nabi Sulaiman ini bahawa baginda seorang yang awab. Awab itu maknanya seseorang yang kembali. Masya Allah. Dia kembali. Kan Nabi Sulaiman kan dia kan kaya, banyak harta, kuda-kuda. Jadi dalam satu tak tahulah sama ada pertunjukan kuda ke apa, hiburan zaman dulu, orang kaya-kaya kan. Dia tengok tu sampai dia terleka daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada setengah ulama kata zikir tersebut kalau hari ni maknanya semayang, lewat semayang. Ya. Kalau kita menengok 13 episod drama lambat semayang lagi 5 minit nak maghrib baru semayang asar. Jadi Nabi Sulaiman bukanlah macam tu, tapi nak bagi taunya sedikit terleka hanya kerana kuda-kuda tu. Tapi hujungnya Allah ceritakan Nabi Sulaiman ni dia awab, dia cepat-cepat taubat pada Allah Ta'ala balik. Minta ampun pada Allah. Dia macam tu. Sama ada dia terleka ke apa, ingat pada Allah. Dapat nikmat, ingat pada Allah. Dan satu lagi istimewa, Nabi Sulaiman juga tak pernah lupa untuk doakan mak bapak dia. Allah. Kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Kan? Dia doa supaya kesejahteraan semua nikmat dia dapat, yang mana nikmat yang juga mak bapak dia dapat ni semua. Itu maknanya ini satu sifat yang mulia. So haza min fadli rabbi ni betul, pulangkan semuanya kepada Allah kembali. Yang selayaknya lah. Lepas tu kalau di Tanah Harap kereta-kereta besar-besar GMC lah apa kan, lori trailer besar-besar tu dia tulis besar-besar Masya Allah, Subhanallah, haza min fadli rabbi. Lambang kereta mahal-mahal tu kan, lambang kuda ke rimau apa kan, bawah tu haza min fadli rabbi. Dia nak supaya orang kereta belakang ke apa kalau tengok lambang, sebelum dia nak apa tu haza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan Tuhan. Tu kaedah dia. Tapi dia biasa lagi hebat Ustaz. Pen besar dia tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat mati terus. Tengok tepi kenderaan jenazah. Jenazah. Patutlah. Betul. Okey. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana?
Assalamualaikum. Ya, silakan. Di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Masya-Allah. Silakan tuan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Kalau Ustaz biar tahu jangan keliru. Ya. Okey, soalannya tuan. Soalannya macam ini. Di depan kita sungguhlah dia memuji, di belakang lebih pada dia keji kita. Ini pantun pula ya. Ambilkan saya buah delima, masak sebiji di atas peti. Budimu Tuhan saya terima, takkan ku lupa sampai ke mati. Masya Allah. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Zainal atas soalan dan juga pantun yang disediakan. Baik, jadi soalannya mudah, depan puji, belakang keji. Silakan. Ya. Kita akui memang ada orang dia orang panggil apa pijak semut apa? Tak mati. Pijak semut tak mati lah. Belakang kita gajah pun meninggal. Kena pijak dengan dia. Dahsyat. Saya nak pesankan begini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan daripada sifat-sifat munafik. Ya. Kan? Jauh sekali lah kita nak tuduh member kita tu munafik dah. Kita berdoa pada Allah, kita dan dia, member kita tu, rakan kita itu dijauhkan daripada sifat-sifat nifaq ataupun sifat-sifat munafik. Sebab salah satu daripada ciri-ciri munafiknya seseorang adalah apabila dia ni penampilan dia pun satu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa ayaqulu tasma' liqaulihim. Engkau lihat penampilan dia sangat menawan. Kalau dia bercakap manis, indah tutur bicaranya itu luncur keluar daripada mulut lidah sanubarinya itu bagaikan seorang yang kalau puji itu melangit tak pijak bumi. Allah. Oh, kita kata ini dahsyat. Takut jadi munafik pula. Betul. Jangan macam tu. Kita rasa ada sesuatu yang kita kurang senang dengan kawan kita, rasa nak tegur-tegur ya. Tak payahlah kita nak berdalih dia depan lain, belakang lain, jadi tak seronok. Takut tu saya kata, bukan saya kata confirm, dibimbangi, takut jadi munafik. Pasal munafik ini kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah hafizahullah, dia adalah satu sifat minan nifaqi ikhtilafil qalbi wal lisan wa ikhtilafi sirri wal alaniyah. Munafik ni dia berbeza antara lisan dengan hati. Masya-Allah. Mulutnya hati lain. Betul. Lepas tu pula dia berbezanya yang tersembunyi dan yang nampak. Depan lain belakang, betul lah tu. Depan lain belakang lain. Betul. Jadi moga-moga kita dijauhkan daripada sifat kemunafikan. Nak puji ikhlas berhati. Tak payah depan kau beria sangat, belakang hentam dia, jangan. Okey, baik. Jadi kalau ada benda betul kita puji, benda tak betul kita tegur. Baik. Jadi Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami di TV9 selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Barang perlu diingat apabila dipuji, kembalikan pada ilahi. Barang perlu diingat apabila dipuji, betulkan niat di hati. Barang perlu diingat apabila dipuji, jangan lupa diri. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Kita sedang membicarakan topik berkaitan puji kerana Allah. Dan saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, iaitu Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana yang dikatakan golongan maddah, iaitu gelaran pemuji terkeji? Mohon penjelasan. Terima kasih juga kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam puji-pujian ini dia jangan lebih daripada border dia, lebih daripada limitasi hak dia.
Kalau dia melampau sangat, itu yang ditegah dalam agama atau boleh jadi pujian yang tercela. So itu dalam satu riwayat pernah disebutkan oleh Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, beliau berkata bahawa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahthuwa fi wujuhil maddahin turab. Apa maknanya? Kata beliau, kata Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk taburkan tanah ke wajah-wajah orang yang berlebihan dalam memuji. Maknanya maddah yang ditanya sahabat kita ni, maddahin iaitu orang yang berlebihan dalam memuji. Dia over sangat, belum lampau. Jangan. Hatta kita dalam rumah tangga pun sama. Betul. Isteri kita masak sedap sekalipun kita puji Skoda. Sikit-sikit saja. Bang, okey bang, sedap bang. Oh, sedap. Ini memang padu. Bagi sikit. Padu. Kredit sikit dia. Janganlah bang, macam mana bang, tempoyak ni okey. Oh, terbaik. Ini mana restoran dekat Pahang pun semua kalah. Restoran yang Temeloh tu pun kalah ni kalah. Ini paling padu. Jangan. Kalau puji melampau sangat, insya-Allah hari-hari dia masak tu je. Itu je lah yang dia masak nanti ya. Jangan. Sikit-sikit je. Jangan tak puji langsung. Sian. Perlu masak ada pukul 9 pagi tadi kan. Jadi kita puji sikit-sikit je. Dia ada pro and con lah. Jadi maknanya golongan maddahin adalah golongan yang berlebihan dalam memuji. Maka kalau ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lempar je apa ni, kalau kami orang Kedah kata punggai je tanah ke muka dia tu. Baling tanah muka dia. Orang puji berlebihan sangat ni. Sebab nanti akibatnya nanti dia pun dia, kita pun dia. 6 tadi yang kita sebut di awal tadi tu kan. Bahayanya itu. Jadi bagi kita ambillah satu kesedaran bahawa memuji biarlah sekadarnya sahaja. Okey, baik. Kita sedang membicarakan tentang puji kerana Allah, dan sekarang kita mungkin nak kecilkan skop kepada bagaimana nak puji kepada anak-anak. Seperti yang diajukan soalan oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah Islam mengajar kaedah terbaik memberi pujian kepada kanak-kanak supaya mereka teruskan usaha baik mereka, tetapi pada masa yang sama mahu mengelak mereka membesar menjadi narsistik, iaitu personaliti yang hanya ingin dipuji. Yang kedua, apakah kalimah yang sepatutnya kita lafazkan apabila mahu memuji Allah apabila melihat kebesarannya? Sama ada Allahu Akbar, Masya Allah atau Subhanallah. Terima kasih kepada Intan atas soalan. Jadi kepada yang soalan pertama Ustaz, pujian kepada kanak-kanak. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, isu ataupun hal-hal berkaitan tentang pembinaan karakter anak-anak mahupun untuk pembinaan kepribadian personaliti anak-anak ini bagus untuk anda jadikan sebagai rujukan, iaitu karangan buku Tarbiyatul Aulad Dr. Syekh Abdullah Nasir Hulwan yang sangat bagi saya terperinci ya. Pendidikan berteraskan Rabbani, pendidikan berteraskan panduan suluhan wahyu dan hadis-hadis Nabi. Itu bagus tu. Nama kitab tersebut Tarbiyatul Aulad. Bolehlah saya kira kalau majlis surau kita kalau nak buat parenting ke apa kan, panggil ustaz-ustazah bedah buku inilah Tarbiyatul Aulad. Tapi soalannya tu dari sudut anak-anak ni macam mana puji-pujian tu? Ada satu kaedah yang saya sendiri belajar daripada Datuk Dr. Fazilah Kamsah, Tok Abah. Datuk pernah ajar, dia kata dengan anak-anak ni elok kita santuni mereka 4 cara, 4 kaedah. Baik. Contoh, kita nak minta tolong anak kita. Sebelum kita nak minta tolong dia, pertama sekali kita pastikan apa dia tengah buat. Maknanya apa? Hormati aktiviti dia. Abang Long, Abang Long, ya. Abang Long buat apa tu? Tanya dulu dia buat apa. Sebelum nak minta apa dia tolong kita, tanya dulu. Tengah buat kerja sekolah sikit ni. Okey, tak apa.
nak minta tolong. Kedua baru kita nak minta tolong. Nak minta tolong. Nanti tolong sapu sampah depan rumah tu boleh? Kawan abah nak datang tengah hari nanti, boleh? Boleh? Dia kata, boleh abah, tapi lepas habis kerja sekolah boleh? Boleh. Dua. Main deal dengan dia. Yang ketiga, kuat kuasakan. Bila dia habis saja kerja dia tu, kita terus bagi tahu dia, tadi janji kan, habis kerja sekolah nak sapu sampah kan, lupa lah abah, okey, sila buat. Bila dia dah buat, kaedah ketiga, kuat kuasakan. Yang keempat, puji. Kawan-kawan member-member abah tu pun datang, Aladin, rumah kau cantiknya, kemas. Masya-Allah. Rumah aku kemas ni pun, anakku tadi tu, dia yang sapu tu, harap aku tak sempat lah. Bak sapu menyapu ni semua dia. Aku membujur lalu melintang sapu. Aku lain. Anak aku yang sapu-sapu semua dia lah tu. Anak tu pun dengar. Jadi kawan-kawan abah ni pun, Allah bagusnya nak dapat menantu dah kot ni. Puji. Betul. Dia pun kembang, dia pun seronok. Ada dapat duit apa? Tak ada. Tapi dia rasa seronok. Dia panggil apa? Apresiasi lah, macam penghargaan. Dia rasa dia dihargai di depan mata kawan-kawan abah dia. Masya Allah. Kaedah dia. Seterusnya apa tadi soalan seterusnya? Apakah kalimah yang terbaik bila kita lihat ciptaan Allah yang indah ini? Sama ada Allahu Akbar ke, Subhanallah atau apa? Masih ingatkah kita? Masihkah kau ingat? Akan perbuatan golongan ulul albab. Golongan ulul albab, bukan Ahmad albab, ulul albab, iaitu golongan yang bijaksana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Perangai mereka ketika melihatkan kejadian alam ini, kejadian pertukaran siang dan malam, langit tanpa tiang, bumi yang indah ni semua, hujungnya mereka kata apa? Subhanaka faqina azabannar. Subhana. Okey, maknanya apa? Tengok sesuatu yang mengkagumkan, tengok sesuatu yang membuatkan kita rasa takjub dengan kuasa Allah ni hebat ni semua. Termasuklah kekaguman kita pada kejadian seseorang. Kan dah lah suara sedap, muka handsome, jadi imam pun galik. Tahu-tahu dah sejuzuk dah. No dah sejuk. Ada satu juzuk dah kan. Jadi apa yang eloknya kita sebut Subhanallah. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan surah Isra, ayat mula dia Subhanallazi asra bi'abdi. Subhana, maha suci Allah. Saya ingat Subhanallah. Boleh ayat-ayat lain pun, kalimah lain pun boleh. Tapi kalau ditanyakan mana lebih sesuai, itulah dia, Subhanallah. Okey, baik. Jadi lepas ni kalau kita mungkin pergi bercuti, pergi ke laut ke, pergi ke pantai BNO. Betul, pantai BNO. Itu kena pergi Ustaz. Kena pergi ya. Baik. Jadi Ustaz, kita berehat seketika, boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pejam celik, kita sudah pun berada di pusingan akhir ataupun blok terakhir Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita yang baik sama-sama kita amal, lalu sebarkan kepada sahabat kita yang lain. Baik, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Nur Ashikin. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah hendak menzahirkan rasa syukur pada Allah jika kita dapat satu nikmat yang tidak disangka-sangka kita akan perolehinya? Adakah hanya sekadar melakukan sujud syukur sahaja tanda puji kita kerana Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Ashikin atas soalan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, alangkah indahnya nikmat yang kita peroleh itu, tak kiralah sama ada dengan jalan sangka ke dengan jalan tak disangka-sangka sekalipun, kongsikanlah nikmat tersebut sama ada dengan orang tersayang maupun orang terdekat. Itulah yang sebagus-bagus amalan. Sebab sekali lagi kita ambil iktibar daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, segala nikmat, keupayaan hebat atau kerajaan yang hebat yang ada pada Nabi Sulaiman tu pun, Nabi Sulaiman tetap dia kenang akan semua kurniaan itu, akan nikmat Allah,
dan nikmat yang telah diwariskan daripada ayahanda dan ibundanya. Jadi bagi kita hari ini, apa nikmat kita dapat? Niaga bagus, untung besar, dapat bonus, kongsikanlah dengan yang tersayang, isteri dan anak-anak, ibu, mak kita, ayah kita yang masih ada, kita kongsikan nikmat tersebut. Percayalah, nikmat yang dikongsi kita pasti akan berisi. Masya Allah. Sekali lagi, Ustaz? Sekali lagi? Tak boleh. Dia sekali je. Suruh ulang dia jadi ayat lain nanti. Tertukar. Dah tak isi dah nanti. Betul. Lepas tu, insya-Allah, saya tengok ramai orang macam tu. Saya kadang jumpa dengan jutawan-jutawan ni. Kita jumpa je lah jutawan, aku dapat tempiah lah kan. Saya sembang-sembang, ayat sama disebut. Dia buat ini, semua menjurus ke arah berbaik dengan keluarga, Masya tak lupa Allah. Pada mak bapak, tak lupa. Allah bagi rezeki dia tak putus-putus. Ingat, pertama, kongsikan rezeki. Yang keduanya adalah jangan tinggalkan kalimah. Kalimah apa? Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Sekali saya ulang. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, dengan nikmat tersebut menyempurnakan segala kebaikan. Maknanya apa? Kita tak tahulah, masuk peraduan, menang motor, dapat motor sebiji. Alhamdulillah, tak sangka kan? Betul. Dia pun sebenarnya tak nak pergi majlis tu, cabutan bertuah apa. Dia dapat motor pula tu. Orang yang tak nak pergi majlis tu, dia yang dapat. Ada. Dia dapat motor. Allah. Jadi eloknya sebut apa? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat motor ni menyempurnakan segala kebaikan. Apa? Nak pergi rumah mak senang. Betul. Nak pergi masjid senang, pergi pasar senang. Atau lagi senang, bagi motor tu kepada ustaz. Macam mana? Boleh. Kita boleh aja. Allah, dah ni gurau. Nak gurau tak boleh susah lah. Betul. Dan maknanya semua nikmat tadi tu, dengan nikmat tu menyempurnakan segala kebaikan, yang mana semuanya upayanya itu adalah dengan izin daripada Allah Taala. Masya-Allah. Itu boleh cantik. Betul. Lambang syukurnya seorang hamba. Okey Ustaz. Saya suka juga dengan soalan yang berikutnya diajukan oleh Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah beza puji kerana Allah dengan puji kerana makhluk? Yang kedua, perlukah kita menolak pujian kerana tahu kekurangan dan kelemahan diri sendiri dengan beristighfar? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi pagi ini kita bincang tentang puji kerana Allah. Tapi bagaimana pula puji kerana makhluk, Ustaz? Untuk kita membezakannya. Dia macam ni. Pertama, puji kerana Allah dapat pahala. Baik. Puji kerana Allah dapat pahala. Puji kerana makhluk dapat makhluk lah. Tu pun kalau makhluk tu bagi apa-apa. Betul. Kan? Dia puji melambung sangat. Tapi satu perkara yang harus kita pegang, semat bersama, kalau pujian kita terhadap makhluk tu bukan kerana Allah, tapi kerana nak dapat itu, nak dapat ini, nak dapat manfaat daripada dia ke apa. Tapi yang kita puji itu dengan cara tak betul dan maknanya niat tak elok lah apa semua ni kan, kita bimbang nanti bila kita membelakangkan Allah akan jadi seperti dalam hadis Nabi sebut. Sebahagian hadis saya bacakan, wakalahullahu ilan nas. Allah serahkan manusia tersebut kepada manusia kembali. Maknanya apa? Allah akan membiarkan orang tu kelak dizalimi, dikhianati, disakiti dan apa sajalah. Sebab dia sibuk nak cari redha manusia. Allah. Lebih daripada redha Allah. Itu kita bimbang. Na'udzubillah min zalik. Okey. Soalan kedua, perlukah kita menolak dengan istighfar? Dengan istighfar. Ya, kadang orang puji kita. Betul. Sama ada kita nak sebut Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun, ataupun nak sebut haza min fadli rabbi, nak sebut alhamdulillah. Apa sahajalah kalimah yang pulang kembali pada Allah, semuanya okey. Termasuklah astaghfirullahalazim pun tak ada masalah. Betul. Tetapi harus diingat, barang perlu diingat. Barang perlu diingat ya. Kalau sekiranya pujian tersebut tak kena, kita bukan itu. Baik. Kita bukan seperti yang dia pujikan itu, tu terang pun tak apa. Tak, maaf. Saya pun sebenarnya bukanlah ni, saya baru hari ni datang sebenarnya.
Oh memang rajin sangat datang. Ada baru hari ni datang ni. Pertama kali datang. Betul. Bukan apa. Kita bukanlah tak nak menerima hakikat apa. Takut bimbang dengan pujian tu nanti dia menyembelih kita. Setuju. Sebab pujian ni menyembelih sebenarnya. Takut nanti dia rasa gembang dah tak pergi dah depan dia. Tak mau. Dia eloknya kita berterus terang saja. Atau lagi satu, kita berdoa pada Allah SWT agar apa yang dipuji yang baik-baik tadi tu memang berkekalan pada diri kita. Betul. Bagusnya selalu datang sembahyang berjamaah 5 waktu. Amin. Moga-moga betul lah yang dia cakap tu, betul lah aku buat nanti. Itulah betul. yang seeloknya. Saya suka dengan kenyataan Ustaz tadi, puji kerana Allah dapat pahala. Tapi kalau puji kerana makhluk, sia-sia. Jadi kita dalam bab apa pun, ibadah ke puji memuji, kita nak dapatkan pahala. Baik. Soalan seterusnya diajukan oleh sahabat kita Anrin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau seorang isteri menerima pujian dari lelaki lain tanpa pengetahuan suaminya? Adakah ianya berdosa? Yang kedua, bagaimana pula pujian-pujian yang diterima di alam maya, misalnya melalui FB atau sebagainya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga kepada Anrin atas soalan. Ya. Soalan macam ni bagus. Dia ujung-ujung ni dia lain macam soalan dia. Macam sikit. Mungkin agak diikuti daripada awal perkongsian kita. So dia cerna idea soalan tu. Okey. Apa soalan tadi ni? Adik-adik kalau betul. dipuji tanpa pengetahuan suami. Di sini. Kadang di tempat kerja, yalah, dah awak pakai baju macam tu, yalah, macam ni, mungkin sedikit sebanyak lain pada orang kan. Jadi adalah kawan-kawan staff-staff lain, oi, dah ingatkan pengantin mana tadi, ingat permaisuri negara mana datang tadi kan. Contoh, kalau orang tu puji, macam mana dia puji sekalipun, di luar pengetahuan suami, cara kita nak reply, cara kita nak balas balik tu sama saja. Alhamdulillah, haza min fadli rabbi, atau apa saja yang kita sebutkan tadi ni kan. Tanpa berlebihan. Kenapa? Kalau khususnya soalan ni saya ingat wanita, perempuan tadi kan. Betul. Kalau perempuan tu yang dipuji, cara dia balas kembali tu dengan cara yang mungkin boleh menimbulkan fitnah, baik berhenti. Setuju? Baik tak payah balas. Oh cantiknya, macam pembaca berita, macam pelakon, tak payah balas. Sebab nanti dia akan kasih rancak lagi. Dia akan bagi rancah sama rancak lagi. Dia akan membuatkan lebih yang puji tu laki-laki. Betul. Dia punya miang tu. Dia punya ulat bulu dia tu lagi berbulu nanti ni. Fahamlah kok penonton-penonton faham kot. Tak boleh. Jadi lebih baik berhenti sebab dia akan menimbulkan fitnah. Sebab itu kalau tengok para ulama berpesan, kalau nak puji sekalipun kan 3 syarat. Kita ulang baliklah. Pertama, puji benda yang betul. Kedua, puji benda yang bukan dusta. Dan yang ketiga, puji selama mana tak menimbulkan fitnah. Itu saja. Itu saja. Kalau selebih daripada itu kan nanti akan bawa sesuatu yang akan merosakkan diri seseorang itu. Sebab itu ada seorang ulama ini berpesan, Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, dia kata la yaghurul madhu man arafa nafsahu. Dia kata pujian orang tak akan sesekali menyebabkan orang tu tertipu, sebab dia saja yang kenal diri dia dan dia tahu dia tu siapa. Maksudnya orang yang sedar diri saja, mahlah orang puji macam mana sekalipun, dia sedar dia siapa. Orang macam tu okey. Yang kita bimbang tak sedar diri. Betul. Dah lah dia tak sedar diri. Orang puji, tak pijak di bumi dia terangkat rasa. Tu bahaya. Yang tu rosak. Lepas itu para alim ulama, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, kita kata Imam Al-Mawardi, kebanyakan daripada golongan ahli-ahli ilmu seringkali dijangkiti ataupun seringkali terdedah dengan penyakit-penyakit ahli ilmu. Apa penyakit ahli ilmu? Sama juga. Sombong kadang-kadang, ujub. Ni contoh. Master sampai double. Double master, bukan double cheese tau. Tu burger. Ni dia punya master tu double. Dia ada master tu sampai 2. PhD ada berapa, lepas tu gelaran tu panjang, nama dia pendeknya. Kalau tak jaga hati tu, tak ada tasawuf, tu dia boleh tergelincir. Lepas tu para ulama lu, saya ambil contoh Imam Bukhari rahimahullah. Ada masa Ada masa? Boleh Ustaz, silakan. Imam Bukhari kalau dia mengajar, habis dia mengajar tu hilang. Orang cari mana pula hilang. Rupa dia pergi ke tandas.
bilik air. Yeah. Dia cuci tandas. Masya Allah. Orang kata, Tuan Syekh, tak payahlah ada orang boleh mencuci ya. Dia kata, tadi masa aku mengajar, ramai orang yang suka akan ilmu yang aku sampaikan, penyampaian aku bimbang nanti hati aku. Jadi aku cuci lantai untuk cuci hati. Masya Allah. Tu. Tapi itu Imam Bukhari lah. Jangan saya pula. Ustaz sambung kat tandas. Sambung kat tandas. Masjid cleaner bagi Ustaz. Ni mop Ustaz. Cakap dengan orang pandai. Janganlah tu. Dak ni setiap orang dia ada cara dia. Betul. Untuk dia, sebab dia yang kenal hati dia. Ada setengah ulama, dia pergi ke rumah-rumah ibu tunggal, fakir miskin, bagi sumbangan. Sumbangan tu daripada mana? Yang orang ramai bagi. Masya Allah. Ustaz ambil lah ni, bagi ni. Yang orang bagi tu, dia pulangkan balik. Sebab apa? Dia tak nak yang ini lalai. Sebab aku banyak ilmu, aku dapat ni semua dah. Yang ni pun, aku pulangkan balik pada orang lain. Dia ada cara dia. Ada seorang ulama ni lagi hebat. Dia kalau dia jalan dengan anak murid dia, 2-3 orang, dia jalan, dia ikut jalan belakang. Sampai anak murid dia tegur. Dia kata, Tuan Syekh, laluan ni kan lagi cepat. Nak ke kuliah, nak ke tempat mengajar tu. Betul. Ikut jalan belakang ni pula. Kata Tuan Syekh tu, depan sana kau nampak tak? Ramai orang. Ramai orang tu. Kalau aku lalu nanti, kalau sekarang ni orang panggil apa? Ustaz nak selfie Ustaz, nak ambil gambar Ustaz, berat. Kalau dulu mungkin, Syekh tolong doakan kami Syekh nak kan. Jadi dia nak elak daripada seolah-olah diri tu nak diangkat-angkat. Betul. Dia ambil jalan, ikut jalan belakang. Tak bertembung dengan orang ramai. Dia sampai tahap tu lah. Kan? Betul. Dia bukannya apa, kadang tu kalau orang-orang terkenal ni, kadang-kadang lah yang menyampah orang duduk sebelah dia tu. Aku juga tukang ambil gambar kan. Tapi dia nak jaga hati dia daripada tak sampai tahap dia rasa dia yang hebat, dia yang legend, dia yang paling alim. Kerana isu hati ni adalah satu yang sangat kritikal bagi orang-orang alim tu. Betul. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itu pujian kepada perempuan dari lelaki. Bagaimana pula pujian yang kadang-kadang kita dapat dari media sosial? Mungkinlah kita update makanan yang kita masak ataupun muka kita selfie kan. Puji cantik berbenur kamu ni. Jadi bagaimana Ustaz? Nak kena block ke delete ke pujian tersebut? Dia sebenarnya media sosial ataupun alam sosial sekalipun, isunya ataupun kaedahnya kurang lebih sama aja. Orang puji Ustaz terbaik lah, alhamdulillah. Cuma saya cadangkan semua penonton-penonton di luar sana yang sering mengikuti perkongsian Tanyalah Ustaz atau apa jua rancangan-rancangan agama sekalipun, alangkah moleknya kita menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Eloknya Nabi ajar kita. Ni Nabi sebut. Betul. Engkau kalau tengok satu benda yang tu'jibuka, yang menakjubkan kau, yang ada pada persekitaran kau, kawan, apa, especially ni lah orang terdekat kita, yang kita tengok dia tu anak dia hebat, dia pun dapat tokoh bapa misali peringkat negeri Kedah. Contoh apa lagi, lepas tu anak dia pun itu 30 juzuk. Masya-Allah. Jadi eloknya apa? Elok ungkapan kita pada dia apa? Sama ada dia post dekat Facebook ke, pegang anugerah ke apa kan, perkhidmatan cemerlang ke apa. Eloknya kita nak komen apa? Untung le. Yang tu kan? Ingat awak seorang. Tak payahlah nak menunjuk-nunjuk. Jangan macam tu. Itu komen cari gaduh. Betul. Eloknya sahutlah seruan Nabi dengan cara falyad'u lahu bil barakah. Ingat. Falyad'u lahu bil barakah. Doakan keberkatan untuk dia. Doakan keberkatan untuk dia. Jadi ayat bahasanya apa? Katakanlah barakallah. Kan pengantin kan? Barakallah. Kan? Itulah. Dan banyak lagi istilah berkat, barakallah, tabarakallah. Maknanya doa-doa yang membawa ke arah keberkatan. Itu lebih bagus. Maknanya diiringi berkat daripada Allah SWT. Okey, baik. Jadi apabila kita menerima pujian, hendaklah kita kembalikan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang telah dikurniakan kepada kita ke arah kebaikan, bukan ke arah kejahatan. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung. Sebagai penutup, doa ringkas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit
thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma la tu'akhidhna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun waj'alna khairan mimma yazunnun. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, janganlah Engkau hukumkan kami atas apa yang mereka katakan, ampunkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami orang yang lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ismail yang sudi bersama dengan kita, dan kepada anda teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Aiman, juga panelnya Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif di bawah topik fiqh iaitu pelawat ke masjid, bermula 6.50 pagi. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.